Nah, tajuk yang akan kita bincangkan dalam slot yang kedua ni berkenaan dengan perbalahan umat. Perkara ini adalah perkara yang sangat besar dan juga sangat penting, dan juga telah melibatkan perbincangan para ulama-ulama besar kita di kalangan para scholars, ulama, a'immah dan fuqaha terdahulu. Nah, berkenaan dengan perbalahan umat ni memang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya kata Nabi, kalau kita panjang usia nanti selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi berkata kepada para sahabat, nanti selepas saya meninggal dunia, siapa yang panjang umur di antara kalian, wahai para sahabat, kalian akan nampak fenomena perbalahan, ikhtilafan katsira. Fenomena ikhtilaf, perbalahan yang membawa kepada perpecahan. Kata Nabi, kamu semua akan nampak perkara itu. Di zaman Nabi tak ada perpecahan dan perbalahan. Ingat tuan-tuan ya, di zaman Nabi tak ada perpecahan dan perbalahan. Akan tetapi ada perbezaan pandangan. Penting nih tuan-tuan, sebab beza antara beza pandangan dengan perpecahan. Di dalam Islam kita dibenarkan untuk memiliki pandangan yang berbeza. Bahkan hampir mustahil kalau kita mesti punya pandangan yang sama semua dalam semua perkara, mustahil tuan-tuan. Saya punya anak 3 orang di rumah, laki-laki semua. Yang satu suka makan telur, yang satu tak suka sangat makan telur. Yang satu sangat suka makan roti canai, yang satu tak sangat tak suka roti canai. Anak saya sendiri lahir daripada ibu bapa yang sama, dalam satu rumah sendiri. Kepala sama hitam, tapi keinginan berbeza-beza. Betul tak tuan-tuan? Masing-masing manusia punya kecenderungan dan keinginan yang berbeza-beza. Justru berbeza pandangan adalah perkara biasa. Yang menjadi masalah adalah perbezaan pandangan membawa kepada perpecahan. Ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ingat sekali lagi tuan-tuan, di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi saya katakan berlaku perbezaan pandangan. Para sahabat kadang memiliki pandangan yang berbeza dengan para sahabat yang lain. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah baginda benarkan pandangan-pandangan tersebut, dan mereka saling menghormati pandangan satu sama lain. Sebagai contoh, pada satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat untuk menyerang Bani Quraizah. Bani Quraizah adalah satu perkampungan Yahudi yang telah berkhianat kepada perjanjian damai yang berlaku antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi pada saat itu. Baginda kemudian berkata kepada para sahabat Nabi, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Kata Nabi, jangan ada kita nak berjalan dengan cepat nih dari Madinah ke Bani Quraizah. Saya nak kita berjalan dengan laju dan cepat. Justru jangan ada yang solat asar melainkan nanti di Bani Quraizah. Tengok tuan-tuan, jelas tak perintah Nabi ni? Jelas. Jangan ada yang solat asar melainkan nanti di Bani Quraizah. Kita nak laju jalan kita. Nah, sesetengah sahabat berkata, Nabi sudah larang kita solat melainkan di Bani Quraizah. Maknanya kita nanti kalau masuk waktu solat asar, jangan solat di tengah jalan, kita solat nanti kalau sudah sampai. Betul tak? Ini jelas perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan? Para sahabat yang lain mengatakan memang perintah Nabi jangan solat asar melainkan di Bani Quraizah. Tapi maksud baginda adalah bukan jangan solat, tapi kita mesti berjalan dengan bersegera. Maknanya kalau kita masih boleh solat di tengah jalan, tapi jalan pun bersegera, tidak tertinggal dengan pasukan, boleh. Sebab dia faham itu maksud baginda Nabi. Beza antara
ucapan baginda dengan maksud baginda, betul tak? Ucapan baginda dengan maksud baginda. Ucapan jelas jangan salat asar, akan tetapi maksudnya agar kita bersegera jalan, jangan tertinggal di tengah jalan, sebab kita ingin segera sampai di sana dalam masa yang secepat mungkin. Nah, para sahabat pun kemudian terbagi menjadi dua kalangan nih tuan-tuan. Ada yang sholat asar di tengah jalan, ada yang tak sholat asar di tengah jalan, tapi nanti sholat asar di Bani Quraidah. Apabila disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahu Rasulullah, setengah sahabat ada yang sholat juga di tengah jalan, tapi mereka tak tertinggal, masih boleh tetap jalan laju juga. Adakah baginda marah? Tidak. Nabi benarkan dua-dua kalangan. Padahal jelas kan secara lafaz hadis adalah jangan solat. Akan tapi para sahabat faham daripada lafaz solat itu tak macam yang dipahami oleh orang lain. Walaupun mereka hidup bersama baginda Nabi, walaupun mereka faham bahasa Arab sama-sama dengan baginda Nabi, akan tapi kadang pemahaman berbeza walaupun di kalangan para sahabat sendiri. Ini yang pertama. Dalam kes yang kedua, pernah satu ketika baginda Nabi SAW bermusafir dengan para sahabat Nabi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, sesetengah para sahabat kemudian berbuka di bulan suci Ramadan ini. Jadi ketika musafir, boleh tak kita berbuka? Boleh kan? Jadi setengah daripada mereka kemudian berbuka di bulan suci Ramadan agar mereka tak mengalami kepenatan ketika berjalan dulu pada saat itu. Sebab pada zaman dulu tuan-tuan berjalan naik unta tak ada ekon kan. Kalau kita naik kereta sekarang ada ekon, boleh tahanlah berjalan 1 jam 2 jam pun ada ekon. Tapi kalau unta sampai sekarang dia tak pasang ekon di unta tuan-tuan. Justru kalau perjalanan panjang panas, ya tak? Nah, sesetengah mereka berbuka di bulan puasa tersebut ketika musafir. Sesetengah yang lain tidak berbuka. Mereka mengatakan saya kuat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Justru mereka kekalkan berpuasa walaupun tengah bermusafir. Kata para sahabat, yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa, yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka. Tengok akhlak para sahabat Nabi tuan-tuan. Beza pandangan tak apa, biasa. Engkau punya pandangan macam tu, saya punya pandangan macam ni. Kita hormati masing-masing pandangan. Ini yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya tidak berlaku perpecahan walaupun berlaku perbezaan pandangan. Ya tak? Tidak berlaku perpecahan walaupun berlaku perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan berlaku dalam banyak perkara di antara para sahabat Nabi. Akan tapi mereka tidak berpecah belah, hebatnya mereka. Nah, kemudian pada satu ketika tuan-tuan, selepas baginda Nabi SAW meninggal dunia, lalu pun berpindah kekuasaan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semua sepakat dalam satu perkara. Pernah ada satu ketika tuan-tuan, pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kaum mukminin berperang dengan pasukan murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab. Musailamah ni tuan-tuan, dia mengaku Nabi selepas baginda Nabi meninggal dunia. Musailamah Al-Kazzab di Yamamah, di luar kota Madinah. Dia dulu ketika datang kepada baginda Nabi, Nabi sudah nampak dalam mimpi baginda bahawa ini orang akan mengaku menjadi Nabi palsu selepas baginda Nabi. Justru ketika baginda meninggal dunia, betul tuan-tuan, dia mengaku menjadi Nabi. Musailamah ni usia dia panjang, lebih daripada 100 tahun. Usia dia panjang. Justru pengikut dia ramai. Dan dia juga punya pasukan yang sangat kuat, pasukan yang sangat hebat. Ketika baginda Nabi meninggal dunia, dia pun declare, saya adalah Nabi selepas Muhammad. Muhammad Nabi, saya pun Nabi. Dan lalu dia juga tuan-tuan membuat Quran yang baru. Wah, Quran yang baru, sejak dulu lagi ada Quran yang baru, versi daripada Musailamah Al-Kazzab. Tapi siapa yang tahu bahasa Arab, dia akan nampak bahwa ini Quran palsu. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman macam Quran yang terdapat dalam Quran ni. Bahasa Arab yang teruk sangat. Kalau kita sekarang kan tak tahu bahasa Arab, tak tahu bezakan antara ini Quran asli dengan Quran palsu, ya kan?
Kita kena merujuk kepada pakar dia. Tapi orang zaman dahulu yang punya bahasa Arab sangat hebat, dia boleh bezakan ini firman Allah, ini bukan firman Allah. Jelas firman Allah sangat tinggi, firman Allah sangat hebat. Manusia tak boleh bercakap macam firman Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah mencabar setiap manusia. Datangkan satu surah macam Al-Quran, betul tak? Datangkan 10 ayat lah macam Al-Quran, tak mampu juga. Kenapa? Sebab bahasa Al-Quran terlalu tinggi, tak boleh dicapai oleh manusia. Itu orang dulu yang faham. Kalau kita tak faham bahasa Arab, kita tak boleh bezakan. Orang cakap Arab itu pun kita terus amin saja, amin. Kita ingat itu doa, padahal dia cakap bahasa Arab biasa saja kan. Nah tuan-tuan, Musailamah kemudian dia menciptakan Quran yang baru. Lalu dia mendakwa dirinya sebagai Nabi dan Rasul selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman tu ramai juga yang kemudian menjadi pengikut dia. Ramai jadi pengikut dia. Lalu kemudian para sahabat sepakat di bawah pimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memerangi Musailamah. Musailamah ni tuan-tuan, apabila dia mengaku jadi Nabi, ramai yang ikut. Lebih ramai lagi yang ikut selepas dia menikah juga dengan seorang Nabi juga, Nabi palsu juga. Jadi zaman tu ada Nabi palsu dari kalangan laki-laki, ada Nabi palsu daripada kalangan perempuan. Yang kalangan perempuan ni nama dia Jahah, kalangan laki-laki namanya Musailamah. Musailamah pun datang kepada Jahah, awak Nabi, saya Nabi, apa kata kita menikah biar pasukan kita makin besar? Akhirnya dia pun menikah dua-dua. Perempuan ni kata, saya setuju, okey kita menikah. Mas kawin kita apa? Mas kawin kita mestilah mas kawin yang bermanfaat untuk pengikut kita, umat kita. Apa dia? Mas kawin dia adalah kita gugurkan kewajiban solat asar dan solat subuh. Wah sedap tuan-tuan. Yang semula kita wajib solat subuh dan solat asar, ketika dua Nabi ini menikah, mas kawin dia adalah solat subuh tak payah buat, solat asar tak payah buat. Ini betul Nabi palsu tuan-tuan, mengarut saja Nabi-Nabi ini. Nah kalau sekarang ada orang mengaku jadi Nabi juga, kita sepakat mengatakan mustahil. Nabi mengatakan tak ada Nabi selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kita tak percaya sama sekali setiap orang yang mengaku menjadi Nabi ataupun Rasul selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah tuan-tuan, kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, ketika Musailamah menjadi semakin kuat, pasukan dia menjadi semakin kuat, Sayyidina Abu Bakar kirimkan para sahabat Nabi dan para pasukan Islam untuk memerangi Musailamah dan pasukannya. Dan ramai di antara pasukan Sayyidina Abu Bakar ni, mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Mereka adalah hafal Al-Quran. Orang yang pada zaman dahulu tuan-tuan yang hafal Al-Quran jarang, sikit saja. Nah sekarang ramai yang hafal Al-Quran. Dan waktu itu pun Al-Quran belum ditulis di atas kertas macam kita sekarang. Justru apabila berlaku peperangan, orang zaman dahulu yang hafal Quran adalah orang yang paling faham agama. Pada masa yang sama dia orang yang paling mengamalkan agama. Justru mereka yang paling berani berjihad, paling berani berjihad. Nah ketika mereka berperang dengan pasukan Musailamah, berlaku banyak pembunuhan. Ramai kalangan yang hafal Al-Quran ni banyak yang syahid di medan perang. Maka ketika melihat fenomena macam ni, Sayyidina Umar Ibn Khattab datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, ramai pasukan Islam yang banyak terbunuh di dalam medan perang. Dan kalau ramai lagi yang mati nanti, saya bimbang Quran nanti hilang. Sebab Quran dihafal kan tuan-tuan. Quran dihafal bukan ditulis. Pada waktu itu tulisan hanya sikit saja. Justru kata Sayyidina Umar bin Khattab, apa kata sekarang? Saya punya satu idea. Kita tulis Al-Quran, kita himpun Al-Quran dalam satu mushaf sendiri. Satu mushaf sendiri. Sayyidina Abu Bakar semula dia berkata, ini perkara yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Saya tak nak buat perkara yang tak dibuat oleh Rasulullah. Istilah kita sekarang, kenapa saya mesti melakukan perkara yang dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi? Nabi tak buat perkara ni. Justru kita tak payah buat perkara ni, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Sayyidina Umar pun berkata kemudian, ini hadza wallahi khair. Ini pandangan yang sangat baik. Walaupun Nabi tak buat, tapi konteks kita berubah. Keadaan telah menuntut kita untuk melakukan perkara ini. Dulu zaman Nabi ramai orang hafal Quran. Sekarang banyak yang hafal Quran meninggal. Saya bimbang nanti kalau Quran tak ditulis dalam satu buku sendiri, maka dia akan hilang. Umat ini nanti tak sampai Quran kepada kita. Betul tak tuan? Justru kata Abu Bakar, saya rasa saya tak beranilah buat perkara yang Nabi tak buat. Sayyidina Abu Bakar pegang pandangan macam itu tuan-tuan. Bimbang. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau saya meninggalkan sunnah Nabi, apa yang Nabi buat, saya bimbang akan tersesat nanti. Tetap beliau tak nak buat juga. Tapi Sayyidina Abu Umar kemudian convince dia. Lama-kelamaan Sayyidina Abu Bakar berkata, iya betul juga, ini sangat baik. Walaupun Nabi tak buat, akan tapi perkara ini diperlukan oleh umat pada hari ini, saya rasa kita kena buat juga. Akhirnya mereka pun buat perkara itu, kumpul Al-Quran. Lalu kemudian siapa, masalahnya lah siapa EJK yang mesti membuat perkara ini? Tak mungkin Abu Bakar buat, Sayyidina Umar buat, ada tugasan mereka yang lain kan. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya akan tunjuk Zaid ibn Sabit yang akan buat. Zaid ini adalah seorang anak muda tuan-tuan. Apa namanya, kalau kita tengok sejarah Zaid ibn Sabit, kita akan nampak anak muda yang sangat genius. Di kalangan umat Islam ramai orang-orang genius macam Zaid nih. Zaid ibn Sabit ketika Nabi datang ke Madinah, beliau masih budak kecil lagi dalam usia 6 atau 7 tahun. Tapi kemudian Nabi nampak potensi dalam diri Zaid. Nabi melihat budak ni memang masih kecil, akan tapi cerdas dan genius. Justru Nabi panggil Zaid. Kenapa mati? Halo. Halo. Situ boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana saya berhenti tadi? Tentang Zaid ibn Sabit, betul tuan-tuan ya. Nah, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah, baginda tengok Zaid waktu itu masih kecil lagi, dalam usia 6 atau 7 tahun, tapi dia sangat cerdas. Baginda berkata kepada Zaid ibn Sabit, wahai Zaid, saya bimbang dan tak percaya dengan kalangan Yahudi di kalangan di Madinah nih. Sebab di Madinah tu sudah ada suku Yahudi juga kan. Ketika Nabi datang ke Madinah, ada orang Arab, ada Yahudi. Justru Nabi berkata, wahai Zaid, saya bimbang pengkhianatan orang Yahudi nih. Justru kita memerlukan seseorang yang pandai bercakap Yahudi, pandai berbahasa Yahudi, menulis dan ucapan. Dia boleh cakap dalam bahasa Yahudi, menulis dalam bahasa Yahudi, membaca dalam bahasa Yahudi. Sebab saya bimbang pengkhianatan orang Yahudi ini. Jangan-jangan nanti dia tulis surat kepada musuh untuk menyerang kita, kita tak paham apa yang dia cakap. Betul tuan-tuan? Maknanya ini berkaitan dengan keselamatan negara. Betul tak? Akan tapi keselamatan negara ini, siapa yang kena handle dia? Nabi tunjuk Zaid ibn Sabit. Zaid, saya tugaskan awak untuk mempelajari bahasa Yahudi. Ingat tuan-tuan, Zaid usia 6 atau 7 tahun tuan-tuan. Nabi tahu perkara ini sangat penting berkaitan dengan keselamatan negara. Tapi walaupun budak masih kecil, tapi punya potensi yang sangat besar, selalu diambil kira oleh baginda Nabi. Baginda tuan-tuan, salah satu sifat baginda adalah tak pernah mengambil ringan sesiapapun. Tak pernah meremehkan sesiapapun. Walaupun dia budak kecil, walaupun dia orang buta, walaupun dia tidak punya kemampuan. Kita nampak dia macam banyak kekurangan, tapi baginda tahu kelebihan setiap orang. Justru baginda tunjuk perkara ini kepada Zaid ibn Sabit untuk belajar bahasa Yahudi. Tuan-tuan tahu tak berapa lama diperlukan oleh Zaid ibn Sabit
untuk menguasai bahasa Yahudi. Dari zero sampai boleh bercakap, menulis dan membaca dalam bahasa Yahudi. Tahu tak tuan-tuan berapa lama dia perlukan? 27 hari sahaja. Kita belajar bahasa Arab sampai sekarang tak boleh cakap Arab. Kita belajar bahasa Inggeris sampai sekarang tak boleh cakap Inggeris, padahal kita belajar di sekolah rendah sampai universiti. Keluar daripada universiti cakap Inggeris tak boleh, cakap Arab tak boleh, cakap bahasa kampung kita saja kita boleh cakap. Padahal bahasa Arab adalah kewajiban agama kita nak belajar, ya kan? Bahasa Inggeris adalah kewajiban dunia kita nak belajar. Nah, baginda Nabi suruh Zaid ibn Sabit belajar bahasa Yahudi hanya 27 hari dia boleh kuasai. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan cerdas, jeniusnya Zaid ibn Sabit. Nah, sekarang itulah sebabnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar kemudian sepakat menunjuk Zaid untuk menjadi ketua AJK, jawatan kuasa penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran pada masa itu. Zaid pun datang. Lalu Sayyidina Abu Bakar katakan kepada dia, Zaid, saya tugaskan awak untuk mengumpulkan Al-Quran, menulis Al-Quran, memastikan Al-Quran ini dijadikan dalam satu buku yang terpelihara tersendiri. Apa kata Zaid? Kenapa saya mesti melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Saya tak nak buat. Nabi tak buat, saya tak nak buat. Ya kan? Sekali lagi Sayyidina Abu Bakar dan Umar kemudian convince dia, memang Nabi tak buat, tapi perkara ini diperlukan pada hari ini. Akhirnya lama-kelamaan Zaid pun setuju, dan kemudian beliau kemudian menuliskan Al-Quran, kumpul Al-Quran menjadi satu mushaf tersendiri. Ini maknanya apa tuan-tuan? Bahwa para sahabat Nabi dulu berbeza pandangan, tak semua sepakat dalam semua perkara. Pertama, Abu Bakar tak setuju dengan Umar, betul tak? Lalu kemudian Abu Bakar dan Umar berbeza pandangan dengan Zaid, akan tapi karena semangat yang sama, yaitu menyumbang kepada umat Islam, akhirnya perbezaan pun mereka boleh atasi dengan baik. Jelas tuan-tuan? Nah, lama-kelamaan selepas baginda Nabi meninggal dunia, para sahabat meninggal dunia, kemudian masuk kepada Sayyidina Utsman ibn Affan, sudah mulai ada banyak perbincangan-perbincangan dan sudah mulai ada perbezaan pandangan menjadi perbalahan pada masa Sayyidina Utsman ibn Affan. Pernah satu ketika tuan-tuan ada kes Sayyidina Utsman ibn Affan tinggal di Madinah, lalu kemudian melaksanakan ibadah haji. Beliau khalifah. Justru ketika melakukan ibadah haji, maka beliau menjadi Amirul Hajj, pemimpin ibadah haji pada hari itu. Nah, biasanya pada zaman Nabi, setiap orang yang melakukan ibadah haji di Arafah nanti mereka jamak solat zuhur dan asar 2 rakaat, ya kan? Lalu nanti di Muzdalifah mereka akan jamak zuhur, asar, maghrib, isya, jamak dan qasar mereka laksanakan, ya kan? Tapi pada masa Sayyidina Utsman ibn Affan, beliau datang ke Mekah, beliau tak melaksanakan jamak dan qasar nih. Beliau melakukan solat itmam 4 rakaat. Para sahabat Nabi kemudian mulai bertanya kepada Sayyidina Utsman, kenapa awak tak melaksanakan yang dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi biasa jamak dan qasar, engkau melakukan solat itmam ni macam mana? Sayyidina Utsman sebenarnya tuan-tuan, beliau menganggap bahwa Mekah adalah negeri beliau sebab punya istri di situ. Justru beliau berpandangan tidak boleh qasar untuk diri dia. Akan tapi para sahabat yang lain, mereka tak punya istri di situ, justru mereka musafir, mereka boleh qasar dan jamak kan. Nah, ketika berlaku perbincangan antara Sayyidina Utsman dan para sahabat Nabi yang lain, antara orang yang menjadi pembangkang adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau sangat keras mengatakan tak boleh itmam di di Arafah dan di Muzdalifah, di Mina. Kita kena qasar sebagaimana yang Nabi buat. Beliau keras mengatakan perkara itu. Akan tetapi kalau solat bersama Sayyidina Utsman, jadi makmum, dia qasar ke tak qasar? Tak qasar tuan-tuan.
Kalau ikut jadi makmum, beliau ikut bersama Sayyidina Utsman, solat bersama Sayyidina Utsman. Walaupun pandangan beliau berbeza, secara pandangan kita berbeza, tapi kalau sudah solat bersama-sama, kita kena ikut apa yang dilakukan oleh imam. Kita follow saja imam buat apa. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ada orang kemudian bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Imam Abdullah, kenapa engkau kalau di luar berkata kita kena qasar, tapi kalau solat bersama Utsman awak ikut saja dia solat 4 rakaat?" Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? "Al-khilafu syarr." Perbalahan ni tak baik, buruk perbalahan ni. Kita boleh beza pandangan, tapi berpecah jangan. Itu yang beliau katakan. Saya berbeza pandangan dengan Utsman, menurut saya kena qasar. Dia katakan itmam, tak apa, beza pandangan biasa. Tapi berpecah belah tak boleh. Tak boleh kemudian kita keluar, okey, Utsman you punya pandangan 4 rakaat solatkan, aku tak nak solat sama awak lah. Saya nak buat jamaah saya sendiri, misalkan. Saya nak buat kumpulan saya sendiri. You solatlah, aku nak solat sendiri dengan jamaah aku. Inikah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Tak, beliau tak lakukan perkara itu. Saya berbeza pandangan biasa, tapi berpecah belah ini yang tak boleh. Justru kalau berbeza, tapi kalau sudah solat bersama-sama, kita akan ikut solat apa yang dilakukan oleh imam kita. Kita nak follow, kita nak kesatuan umat. Ini yang sangat penting, tuan-tuan. Ini berlaku pada masa Sayyidina Utsman ibn Affan. Akan tapi sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup panjang, umur panjang, dia akan nampak perbezaan pandangan akan berubah menjadi perbalahan. Dan ini yang berlaku di akhir zaman seperti pada hari ini, tuan-tuan. Betul tak? Betul, baginda Nabi sebutkan semua betul. Apa yang Nabi katakan akan berlaku, pasti berlaku. Dan ini yang kemudian berlaku pada zaman selepas para sahabat Nabi. Mereka kemudian sudah berlaku banyak perpecahan-perpecahan, dan akhirnya umat Islam pada hari ini juga berpecah menjadi beberapa aliran-aliran, mazhab-mazhab dan lain sebagainya. Sekali lagi tuan-tuan, saya nak ingatkan, berbeza pandangan biasa, tapi jangan sampai perbezaan pandangan tersebut membuat kita berpecah belah. Jangan karena kita berbeza pandangan dalam solat, kemudian kita tak nak tegur dia, misalkan, awak ni solat berbeza lah, solat awak tak macam solat saya. Kenapa? Saya kunut, awak tak kunut. Saya tak nak tegur awak lagi. Ini tak boleh. Kenapa? Beza pandangan biasa, tapi perpecahan tu yang kita kena hindarkan. Memang tak ada orang yang mesti punya pandangan sama semua, mustahil, tuan-tuan. Kalau kita mesti sama semua, tak mungkin Allah jadikan kita ahlu sunnah wal jamaah menjadi 4 mazhab. Betul tak? 4 mazhab kita diiktiraf adalah mazhab yang benar, berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 mazhab ni, yaitu mazhab Syafi'i, ya kan? Mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, Hanafi, dan mazhab Hanbali. 4 mazhab ini adalah mazhab yang diiktiraf dalam ahlu sunnah wal jamaah. Dan masing-masing mazhab memiliki pandangan yang berbeza-beza. Bahkan dalam perkara yang sama, kadang ada 3 atau 4 pandangan, dan semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tuan-tuan. Semua merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya mengajar, tuan-tuan, di beberapa tempat, mengajar Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar. Saya mengajarkan hadis-hadis hukum ni di masjid-masjid, dalam kumpulan-kumpulan macam ni. Ada dalam satu tempat saya buat di Sandakan, setiap bulan, sekarang alhamdulillah hampir khatam, ada 1400, 1500 hadis semua. Alhamdulillah, yang hadir, tuan-tuan, bukan orang yang punya background agama. Yang hadir orang-orang biasa saja, yang punya keinginan untuk belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya jelaskan kepada mereka dengan perbahasan yang insya Allah boleh difahami, dan mereka pun faham betapa luasnya agama Islam, alhamdulillah. Sebab 4 mazhab ni walaupun berbeza, sebenarnya mereka sama. Kata Imam Syafi'i dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab I'tiqad, sebenarnya perbezaan mazhab ni bukan beza pandangan, tapi beza cara mereka melihat dan menafsirkan sesuatu. Padahal rujukan mereka sama juga, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, kan?
Tapi kemudian berbeza pandangan sebab mereka punya pendekatan yang berbeza-beza. Sebagai contoh lah, nak tak saya bagi contoh ni sikit aja, walaupun saya bimbang. Kalau bimbang terlalu tinggi sangat nanti ada yang tak faham juga. Ustaz terlalu tinggi sangat Ustaz bahasan ni. Tak, saya nak ringankan bahasan ni. Sebagai contoh tuan-tuan, kita berbincang berkenaan dengan sama ada menyentuh lawan jenis batal wudu ke tak batal wudu, ya kan? Ada satu pandangan iaitu mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalau kita berwudu sentuh laki-laki sentuh perempuan atau perempuan sentuh laki-laki maka batal wudu dia. Ini pandangan Imam Syafi'i. Apa dalil Imam Syafi'i? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa." Kalau kita berwudu kemudian sentuh perempuan, maka jika kita tak jumpa air maka disuruh bertayamum. Dalil Al-Quran maknanya kalau sentuh perempuan, laki-laki sentuh perempuan, perempuan sentuh laki-laki membatalkan wudu sebab disuruh untuk bertayamum kalau tak jumpa air. Kalau jumpa air disuruh wudu, maknanya batal lah wudu kita. Betul tak? Ini pandangan Imam Syafi'i ayat tersebut dalam surah Al-Maidah. Kata Imam Abu Hanifah, menyentuh perempuan, laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki, sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan wudu. Beza. Apa dalil awak? Dalilnya adalah ayat Al-Quran yang sama, "Aw lamastumun nisa." Atau engkau menyentuh perempuan, kalau tak jumpa laki-laki menyentuh perempuan, tak jumpa air suruh tayamum, kalau jumpa air suruh berwudu. Ayat yang sama melahirkan pandangan yang berbeza, berlainan satu sama lain. Ayat yang sama, sentuh perempuan. Kata mazhab Syafi'i batal wudu, kata mazhab Abu Hanifah tak batal wudu. Macam mana mereka boleh beza pandangan? Para ulama mazhab Hanafi katakan lamastumun nisa ni, menyentuh perempuan ni jangan difahami secara literal, akan tetapi mesti difahami secara majaz. Sebab sentuh tidak selalu bermakna kulit dengan kulit, ya kan? Sentuh tidak selalu bermakna kulit dengan kulit. Maksud Al-Quran sentuh perempuan maksudnya adalah berjima. Minta maaf tuan-tuan ya, sebab dalam bahasa Arab berjima juga bermakna bersentuhan. Jangan menyentuh perempuan maknanya adalah jangan melakukan jima. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Ini juga yang difatwakan oleh Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi, pakar dalam Al-Quran, dalam tafsir. Beliau mengatakan apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat pemalu. Allah tak sebut jima, akan tapi Allah sebut sentuh. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbincang tentang kafarah zihar. Tahu zihar tuan-tuan? Zihar adalah kalau laki-laki cakap kepada suami cakap kepada isteri, awak macam ibu saya. Maknanya saya haramkan awak macam saya diharamkan menyentuh ibu saya. Kata Al-Quran, jangan, tidak boleh suami kembali suami wajib membayar kafarah min qabli an yatamassa. Wajib dia bayar kafarah sebelum menyentuh, sama-sama menyentuh, saling menyentuh. Maknanya bukan sentuhan kulit, tapi maknanya sebelum jima wajib bayar kafarah dulu agar suami boleh halal semula dengan istrinya yang telah dizihar. Ini maknanya sentuh. Sentuh dalam Al-Quran bukan hanya bermakna kulit dengan kulit, tapi juga bermakna jima. Justru mazhab Abu Hanifah mengatakan sentuh perempuan ini bukan sentuhan kulit tapi jima. Mazhab Syafi'i katakan sentuhan adalah sentuhan, yaitu kulit dengan kulit. Sentuhan adalah sentuhan, itu makna hakikat daripada sentuhan. Kalau ada sebutan dalam ayat Al-Quran satu kalimat, kita wajib maknai dia secara hakikat, melainkan ada dalil lain yang mengatakan dia bukan hakikat. Justru Syafi'i katakan ini maknanya adalah sentuhan biasa. Tengok tuan-tuan, saya bukan nak bincang tentang hukum terlalu detail. Nanti kita ada kelas sendiri, kita nak bincang berkenaan dengan hukum hakam ni agar kita faham macam mana para ulama berfikir. Poin saya pada saat ini adalah tuan-tuan, perbezaan pandangan di kalangan umat Islam dan kemudian diiktiraf oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi 4 mazhab ni, mereka berbeza pandangan.
tapi mereka saling hormat menghormati. Abu Hanifah hormat kepada Imam Malik bin Anas. Suatu ketika Imam Abu Hanifah datang ke Madinah, jumpa dengan Imam Malik, lalu mereka berdebat tuan-tuan dalam satu perkara. Keluar daripada tempat perdebatan tersebut, Imam Malik mengatakan, Imam Abu Hanifah berkata, tak pernah saya jumpa orang yang lebih hebat daripada ulama ni. Pada masa yang sama, Imam Malik pun keluar sambil usap dahi dia yang berpeluh. Penat dia berdebat dengan Imam Abu Hanifah, lalu berkata kepada Imam Lais ibn Sa'ad, innahu la faqih ya Misri. Abu Hanifah ni orang yang hebat lah. Dua-dua ulama saling hormat menghormati. Kita bukan ulama, tapi tak hormat menghormati. Patutlah kita bukan ulama, ya kan? Kita ni memang tuan-tuan, semakin tinggi ilmu kita, kita akan semakin merendah. Saling menghormati pandangan orang. Kita melihat agama ni luas, agama ni sangat hebat. Perbezaan pandangan dibenarkan dalam agama kita. Tapi kalau kita ilmu cuma satu saja, sikit saja, ini yang jadi masalah tuan-tuan, ya kan? Dulu saya pernah, ayah saya guru silat tuan-tuan. Tapi saya tak punya silat, jangan ada yang tes saya. Saya tak pandai bersilat, tapi ayah saya pandai bersilat. Tapi tak pernah satu kali pun saya melihat ayah saya berkelahi menggunakan ilmu silat dia. Semua orang yang jumpa dia tak berani mencabar dia sikit pun. Ayah saya sudah meninggal dunia tuan-tuan. Ayah saya selalu cakap kepada saya, pakar silat, pendekar yang paling hebat adalah bukan pendekar yang boleh kalahkan semua orang, tapi pendekar yang paling hebat adalah orang tengok dia segan. Itu yang paling hebat tuan-tuan. Tak payah tes dia, aku tahulah. Nak pukul dia pun tak sampai hati lah. Tak sampai hati nak tes dia lah. Kenapa? Ini yang membuat orang segan jumpa dengan dia. Ini yang paling hebat. Ayah saya juga cakap tuan-tuan, kalau orang baru belajar satu jurus, dia macam pendekar paling hebat di dunia, macam pendekar pinang sebatang. Dia baru belajar satu jurus saja, balik ke rumah dia tendang pintu tuan-tuan. Dia tak buka pintu dengan tangan, dia tendang pintu dengan back kick dia ke, side kick dia ke, atau apa. Dia nak macam itu, baru belajar satu jurus. Tapi kalau dia belajar banyak lagi, dia akan tahu setiap orang hebat ada yang lebih hebat daripada dia. Justru dia hormati orang yang ada di sekitaran dia. Dia tak akan senang-senang untuk mencoba atau mengetes atau menyakiti orang lain. Nah, begitu juga dalam ilmu agama. Biasanya tuan-tuan, yang paling bising dalam perdebatan ini adalah yang paling tak punya ilmu. Semakin yang punya ilmu, dia semakin tawadhu, semakin tunduk, semakin jaga lidah. Sebab dia tahu apa yang dia cakap kesannya sangat besar. Betul tuan-tuan. Ini yang berlaku kepada Imam Abu Hanifah. Apabila dia berjumpa Imam Malik, dia katakan hebat. Tak pernah Abu Hanifah bercakap buruk tentang Imam Malik. Tak pernah Imam Malik bercakap buruk kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Sebab punya ilmu dua-dua. Nah, yang suka cakap buruk pada orang lagi, yang lain adalah sekali lagi kebanyakan orang-orang yang tak punya ilmu. Justru dia tak boleh membezakan antara khilaf, perbezaan pandangan, dengan perpecahan. Dia ingat kalau beza pandangan maknanya pecah. Padahal beza pandangan berbeza dengan perbalahan dan perpecahan. Selagi mana kita boleh manage perbezaan pandangan tersebut, maka kita dibenarkan untuk berbeza pandangan. Jelas tuan-tuan ya? Nah, pada satu ketika tuan-tuan, ada seseorang, mungkin ada orang yang tak kenal lagi dengan Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Auza'i di Syam. Dia berjumpa dengan Imam Abdullah ibn Mubarak. Apabila jumpa dengan Abdullah ibn Mubarak, Auza'i berkata, Abdullah, awak dah pernah pergi ke Iraq belum? Dia cakap, saya pernah pergi ke Iraq. Saya dengar Abdullah ni, di Iraq ada seorang ahli bid'ah, orang yang sangat jahat di Iraq. Nama dia Abu Hanifah. Awak pernah jumpa dia tak? Abdullah Mubarak katakan, dia tak nak jawab perkara ini tuan-tuan. Sebab kadang ulama bercakap buruk tentang ulama lain karena dia
tak kenal ulama tu, betul tak? Dia cuma dengar perkara-perkara yang buruk saja. Kadang ada orang yang batu api kan tuan-tuan. Ulama ni hebat, tapi murid-murid dia yang suka bakar-bakar ulama ni, akhirnya dia cakap yang bukan-bukan, ya kan? Justru ada satu orang ni, Imam Auza'i, dia tanya kepada Abdullah Mubarak, awak kenal tak seorang ahli bid'ah nama dia Abu Hanifah di Iraq? Apa pandangan awak tentang dia? Abdullah Mubarak dia tak jawab. Sebaliknya dia cuma tanya soalan, jom kita muzakarah, kita berbincang tentang hukum fiqh. Saya tanya satu soalan, awak jawab soalan dia macam mana. Tanya oleh Abdullah Mubarak, apa hukum perkara ni? Auza'i cakap, saya tak tahu. Nih, ada satu pandangan mengatakan macam ni. Kata Auza'i, hebat pandangan tu, bagus, tepat. Saya tanya lagi soalan macam ni, apa jawaban dia? Auza'i cakap, saya tak tahu. Okey, ada satu pandangan mengatakan macam ni. Kata Auza'i kemudian, yang awak sebutkan pandangan-pandangan ni mestilah milik seorang ulama yang sangat hebat. Pandangan yang awak sebutkan ni adalah pandangan yang hebat sangat, menunjukkan hebatnya ulama yang punya pandangan tersebut. Saya nak tanya, siapakah ulama yang telah mengatakan pandangan-pandangan yang hebat ni? Kata Abdullah Mubarak, dia adalah Abu Hanifah. Yang tadi you cakap ahli bid'ah tu, ni dia yang mengajarkan kita ilmu-ilmu macam ni. Kata Auza'i, selama ni saya silap tentang dia. Tengok para ulama tuan-tuan, dia cakap tentang orang lain, dia nilai dengan ilmu dia, ya tak? Kita ni para ulama, para bukan ulama, saya cadangkan ada beberapa perkara yang mesti kita buat. Biarkanlah perbincangan para ulama, biar ulama yang bincang tuan-tuan, ya kan? Ini ulama-ulama besar, berbeza pandangan tak apa, mereka ulama. Mereka tahu hukum hakam, mereka tahu Al-Quran, mereka tahu sunnah, mereka boleh cakap bahasa Arab. Kita tak pandai bahasa Arab, buat apa nak bincang perkara tu? Kita ikut para ulama, selesai. Mana-mana ulama yang diiktiraf dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh kita ikuti tuan-tuan. Tuan-tuan mengatakan saya nak bermazhab Syafi'i, boleh? Boleh. Lalu ada kawan kita daripada India, dia datang, saya tak ikut mazhab Syafi'i, saya ikut mazhab Hanafi, boleh? Boleh, ya tak? Ada lagi orang datang dari negeri lain, dia mengatakan mazhab saya mazhab Maliki, bagaimana yang di Tunis, Aljazair dan lain sebagainya, boleh kata boleh? Boleh. Masing-masing adalah mengikut mazhab yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun benarkan perbezaan pandangan. Ini yang pertama, saya cadangkan kepada kita sebagai orang awam, kita serahkan perbincangan yang berat-berat ni pada para ulama. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, mereka boleh cakap, kita ikut saja pandangan guru kita, ya kan? Guru kita cakap apa, insya-Allah guru kita tahu apa yang dia cakap tu. Kita pun pilih guru mestilah yang paling faham agama kan tuan-tuan, yang banyak ilmunya, yang belajar kepada para ulama juga. Mereka juga punya kelayakan ilmu tertentu, kita follow mereka. Insya-Allah kita akan selamat. Ada satu kaedah mengatakan, man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang mengikut seorang ulama, insya-Allah jumpa Allah nanti selamat. Kita ikut seorang ulama, insya-Allah nanti di akhirat kita selamat, siapapun ulama tu. Yang penting dia adalah ulama muktabar, yang mesti kita iktiraf keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, saya cadangkan juga tuan-tuan, mari sama-sama kita amalkan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Baginda pernah berkata kepada Sayyidina Muaz ibnu Jabal dalam hadis tuan-tuan, dalam Arba'in Nawawi. Tuan-tuan nanti suatu saat saya cadangkan hadir dalam majlis pembacaan kitab Arba'in Nawawi, 42 hadis saja. Kalau kita tak buat daurah, kita tak hatam-hatam hadis, betul tak? 1-2 hadis saja tak hatam-hatam. Tapi kalau kita datang satu daurah, 1 hari penuh, dari pukul 9 hingga pukul 4 kita duduk, dapat 42 hadis Nabi, kita faham kandungannya. Saya biasa buat ni tuan-tuan, saya buat di Pahang, saya buat di Sandakan, saya buat juga di Ipoh Perak, saya buat di KL berapa tempat, dah sering lah saya khatam berkali-kali lah Arba'in Nawawi ini. Dan saya yakin kitab ni wajib diketahui oleh seluruh umat Islam. Kenapa? Hadis-hadis pilihan yang sangat sempurna, mengajarkan kita takwa kepada Allah, mengajar kita zuhud,
mengajar kita istiqamah, mengajarkan semua akhlak-akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Nanti kita coba organize perkara tu. Kita bincang, tuan-tuan lagi hadir ni dalam macam ni. Saya pernah buat Arba'in Nawawi yang hadir 170 orang. 170 orang. Saya ingat ni tuan-tuan, dia orang akan tidur semasa pembacaan hadis. Ternyata tak ada yang tidur sikit pun. Tak ada yang berganjak daripada tempatnya sikit pun. Mereka ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis tersebut. Dan jangan ingat Ustaz, mungkin tu orang yang punya background agama lah, belajar ilmu agama dulu, punya degree, punya diploma. Tak ada. Mereka orang biasa yang tak punya degree, tak punya diploma, tapi nak belajar. Yang penting adalah nak belajar. Nabi nak sampaikan apa saya nak tahu. Mereka duduk tuan-tuan dari pukul 9 hingga pukul 4 kita khatam Arba'in Nawawi. Dan banyak ilmu yang kita boleh dapatkan daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita dengan Nabi pun macam dekat kan. Direct saya ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis Arba'in Nawawi ini tuan-tuan, ada satu hadis. Nabi berkata kepada Sayyidina Muaz ibnu Jabal, "Nak tak saya bagi satu perkara, tips lagi daripada baginda Nabi, agar engkau, kalau engkau lakukan, engkau akan masuk syurga, selamat daripada neraka." Satu tips saja, simple. Nak tak satu perkara yang engkau buat, engkau akan selamat daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Kata Nabi apa? Nabi isyaratkan kepada lidah, "Kuffa alaika hadza." Jaga ni, kawal ni lidah. Lidah ni kata Nabi, dia adalah tips yang baginda Nabi katakan, kalau you boleh kawal lidah, insya-Allah you tak akan masuk neraka. Tapi kalau you tak kawal lidah, bahaya besar. Kenapa? Kata Sayyidina Muaz kemudian, "Rasulullah, adakah kita akan dihukum karena perkara yang kita ucapkan? Adakah kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala akibat ucapan-ucapan kita sendiri?" Kata Nabi, "Sakilatka ummuka ya Muaz." Awak Muaz tanya macam tu, "Wa hal yaqubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Apalagi yang membuat orang masuk neraka melainkan ucapan-ucapan mereka. Jadi kebanyakan orang masuk neraka adalah karena ucapan. Justru tips saya yang kedua sekarang tuan-tuan adalah, selain serahkan urusan-urusan berat ni, perbincangan yang berat-berat ni kepada para ulama saja. Kita bukan ulama, tak payahlah ikut campur, ikut salah satu pun okey, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, jaga lidah. Lidah kita tak boleh kawal, ini yang akan membuat kita masuk neraka. Ini adalah pesanan baginda Nabi khas untuk kita juga, umat akhir zaman. Kalau kita tak boleh kawal lidah kita, habis, kita akan boleh masuk neraka. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi, tuan-tuan, riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang menuduh orang lain kafir, maka sama ada dia betul kafir. Kalau dia tak kafir, maka tuduhan itu kembali kepada kita sendiri. Kadang kita kan terlalu excited sangat dalam perdebatan. Berbincang dalam perdebatan, akhirnya kita naik marah dan emosi, lalu kita katakan awak ni kafir lah. Kenapa? Kafir sebab menyalahi pandangan saya. Bahaya tuan-tuan. Mengkafirkan orang lain ada dua kemungkinan, sama ada dia yang kafir ataupun kita yang kafir. Tuduhan ni sama ada akan menimpa dia ataupun menimpa kita. Justru jangan bermudah menuduh orang lain kafir. Dan ada satu buku khas ditulis oleh ulama kita yang sangat hebat, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali saya yakin tuan-tuan kenal kan? Imam Al-Ghazali menulis satu kitab bertajuk Faisalut Tafriqah. Kitab ini berbincang berkenaan dengan inti kitab ini adalah jangan mudah mengkafirkan orang, walaupun aliran dia berbeza, walaupun mazhab dia berbeza, walaupun akidah dia berbeza. Sebab perbincangan tentang perkara ini sangat-sangat halus dan rumit. Kita orang awam tak bolehlah bincang tentang perkara ini. Kita tak tahu hukum hakamnya, biar para ulama bincang perkara ini. Justru kalau kita senang mengkafirkan orang, ini adalah salah satu sifat aliran ekstrim. Itu sebabnya aliran-aliran pengganas itu kan, mereka menghalalkan darah dan harta orang lain, bahkan membunuh para ulama, membunuh orang yang tak sama aliran dengan dia. Kenapa? Sebab mereka menuduh orang itu kafir.
betul tak? Kalau tak dituduh kafir, tak mungkin dibunuh oleh dia. Justru ekstrim ni, pandangan yang macam ni yang tidak selari dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak bermudah untuk mengkafirkan orang, sebaliknya kita jaga lidah kita. Ada seorang ulama tuan-tuan yang mengatakan bahawa kalau kita tak jaga lidah, kita mudah mencela orang lain, maka Allah akan mencela kita. Sebab dalam hadis dikatakan kan, man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi aib orang lain, Allah akan tutup aib kita. Tapi kalau kita buka aib orang, orang akan coba membuka aib kita. Kata Hasan Al-Basri, saya kenal ada satu kumpulan orang, kata Hasan Al-Basri, dia ni punya aib yang sangat banyak, dia punya cacat dan kekurangan yang sangat banyak. Akan tetapi karena lidah dia tak pernah mencela orang, tak ada yang mencela dia. Paham kata paham tuan-tuan? Ada satu orang memang aib dia banyak. Kita punya aib banyak, saya punya aib banyak tuan-tuan. Dan ramai juga mungkin di antara tuan-tuan yang punya aib. Masing-masing kita punya aib dan kekurangan, betul tak? Cuma Allah tutup kita. Justru kalau kita ingin selalu Allah tutup kita, jangan suka buka aib orang. Kalau kita suka buka aib orang, orang lain pun akan buka aib kita. Ini kaedah tuan-tuan. Kata Hasan Al-Basri macam tadi, saya pernah nampak satu orang ni punya banyak kekurangan, akan tetapi karena dia tak pernah berbincang tentang kekurangan orang lain, tak pernah mencela orang lain, tak pernah memburukkan orang lain, tak ada siapa yang memburukkan dia. Sebaliknya kata Hasan Al-Basri, saya pernah nampak satu orang yang sangat soleh dan sangat alim, ilmu dia banyak, ibadah dia banyak, cacat celah dia sikit, akan tetapi karena dia suka mencela orang lain, memaki orang lain, ramai juga yang memaki dia. Justru kata Nabi tadi, jaga lidah. Kalau kita jaga lidah, orang lain akan jaga lidah dia. Kalau kita tak boleh jaga lidah kita, jangan salahkan orang lain pun tak boleh tak menjaga lidah dia. Ya tak? Kita sendiri yang buka aib orang lain pun akan coba untuk membuka aib kita. Kata pepatah kata pepatah Arab, ada pepatah mengatakan, kalau rumah kita terbuat daripada kaca, jangan suka membaling rumah orang lain dengan batu. Paham kata paham teman-teman? Kalau rumah kita terbuat daripada kaca, jangan suka membaling rumah orang lain dengan batu. Kenapa? Dia baling satu kali hancur rumah kita. Betul tak? Kita, maknanya adalah kalau kita sendiri banyak kekurangan, tak payah sibuk membincangkan keburukan orang lain. Tak payah sibuk membincangkan orang lain. Kenapa? Dia balas satu kali habis, dia expose semua cacat celah kita semua. Ini yang akan membuat dan merugikan kita sendiri. Nah, ini tips saya yang kedua tuan-tuan, yaitu jaga lidah. Jaga lidah. Yang ketiga tuan-tuan, saya cadangkan tips saya yang ketiga adalah tuan-tuan, sibukkan sebagaimana kita disuruh untuk menjaga lidah, sibukkan lidah kita dengan yang bermanfaat. Apa dia yang bermanfaat? Zikir, Al-Quran, ya kan? Wirid kita kena jaga pagi dan petang. Kadang kita tak ada masa, ada zikir pagi dan petang. Lalu kemudian kita baca Al-Quran, kadang tak ada masa, tapi mengumpat orang banyak masa pula. Ini teruk nih tuan-tuan nih. Baca Al-Quran tak pernah ada masa, tapi membincangkan keburukan orang selalu ada masa. Maknanya kita akan menjadi hamba Allah yang dibenci. Salah satu tanda hamba Allah yang dibenci, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tak hargai kita, tanda bahwa kita sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita sibuk dengan perkara yang tak bermanfaat sampai tak ada masa untuk melakukan yang bermanfaat. Ini teruk tuan-tuan. Tanda Allah membenci kita adalah kita punya masa selalu untuk perkara-perkara yang berdosa tu, perkara-perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang tak ada manfaat, kita ada masa selalu. Tapi untuk perkara-perkara yang bermanfaat, kita selalu tak ada masa. Kita kena muhasabah diri kita, jangan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman sekali lagi tuan-tuan adalah
Tadi kita dibincang dalam slot yang pertama, salah satu sifat akhir zaman adalah masa yang menjadi semakin singkat, keberkatan menjadi semakin kurang. Justru kita kena gunakan masa kita dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang kita boleh buat dengan masa kita nih? Tadi, gunakan masa kita dengan yang bermanfaat. Kalau yang tak bermanfaat tinggal. Kalau kita ragu-ragu nih bermanfaat tak bermanfaat tinggal. Kalau confirm bermanfaat, kita kena buat, gunakan perkara tersebut. Nah, lidah kita tuan-tuan, apa dia yang kita boleh gunakan dengan lidah kita nih? Antara lain kita boleh gunakan dengan zikir. Tadi kan saya udah bagi tahu lah zikir tuan-tuan tadi ketika bangun tidur. Masih ingat? Kita masih ingat nih? Saya yakin lepas nih kemudian naik ke atas kereta udah lupa semua nanti pula. Makanya kena diingat. Kalaupun lupa, kita kena tanya kawan kita, tadi Ustaz cakap apa? Kita ingat. Nah, berikutnya lagi tuan-tuan, juga diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir yang lain. Saya nak bagi tuan-tuan zikir yang boleh dibuat pada bila-bila masa dan bila-bila tempat saja. Bila-bila masa dan mana-mana tempat saja, ya kan? Apa dia? Baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim paling kurang 100 kali sehari. Ini yang Nabi sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Paling kurang 100 kali kita baca setiap hari. Daripada lidah kita ni bincang yang tak kena mengena, yang tak ada manfaatnya, yang tak memberikan pulangan pahala, lagi bagus kita sebut nama Allah kan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim berkali-kali, 100 kali, lalu kita baca. Itu lagi bermanfaat berbanding kita gunakan dia dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini yang ketiga tuan-tuan, sudah bagi tips tu yang tiga tu. Yang terakhir sebelum kita buka untuk sesi soal jawab. Pesanan saya berkenaan dengan fenomena perbalahan akhir zaman ni, saya nak minta tuan-tuan amalkan yang ketiga, yang keempat ni. Ini adalah pesanan Imam Ghazali juga dalam Kitabul Iqtisad fil I'tiqad. Beliau mengatakan, pandanglah orang yang berbeza dengan kita dengan pandangan kasih sayang. Hatta kepada orang yang berdosa sekalipun dengan kasih sayang. Tak boleh kita pandang orang yang berdosa macam dia, awak ni confirm lah masuk neraka lah. Confirm awak masuk neraka lah. Awak ni banyak sangat minum arak lah. Allah tak terima taubat awak. Salah tuan-tuan. Dalam Islam tak boleh kita cakap macam tu. Sebaliknya kita disuruh untuk membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena sayang kepada dia. Saya memang tak suka perbuatan awak ni, tapi saya sayang kepada awak. Nak tak agar awak masuk ke syurga? Nak tak agar awak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nih, taubat Allah selalu terbuka setiap hari kepada sesiapa yang bertaubat. Nah, berkenaan dengan perkara ni tuan-tuan, kadang kita kan sifat kita kalau tengok orang yang berdosa macam jijik sangat, betul tak? Macam kita, dia tak pakai tudung lah, kita jangan dekat sama dia. Dia tak solat subuh lah, teruk lah, jangan main sama dia. Kita macam nak jijik sangat kepada orang yang berbuat dosa seperti itu. Padahal approach kita yang sepatutnya adalah kita kena sayang kepada dia. Kita katakan, aku sayang pada awak, that's why saya kasih nasihat kepada awak ni. Kita jangan pernah menutup pintu taubat sama sekali. Jangan mengatakan bahawa dia confirm masuk neraka, seolah-olah pintu surga sudah tertutup daripada dia. Tak boleh sama sekali tuan-tuan. Nasihat yang kita sampaikan, kadang sekarang dia tak merubah dia, akan tapi satu hari nanti insya Allah akan merubah dia. Sebagai ibu bapa, jangan berhenti memberi nasihat kepada anak-anak. Walaupun kita nampak dia tak nak dengar ucapan kita, tak apa. Mungkin sekarang pintu hidayah belum terbuka, tapi satu hari nanti insya Allah Allah akan masukkan hidayah kepadanya. Nah, berkenaan dengan perkara ni, ada sebuah cerita tuan-tuan, saya nak ceritakan kepada tuan-tuan kalau ada masa ni, yang diceritakan oleh Syekh Ali At-Tantawi, seorang ulama besar di Syria. Seorang ulama besar di Syria pada satu ketika dahulu, dalam usia dalam tahun 60-an, tahun 50-an. Beliau berkata tuan-tuan, satu ketika saya masuk ke dalam masjid untuk solat subuh sebelum masuk waktu subuh. Jadi beliau masuk masjid sebelum masuk waktu. Apabila saya sampai ke masjid, saya nampak ada seorang pemuda
tengah solat, lalu dia berdoa dan dia munajat sambil menangis-nangis dengan sangat khusyuk dalam masjid tu. Bila dia? Sebelum waktu subuh. Saya nampak, orang ni mestilah orang yang sangat soleh ni, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis-nangis. Kita sendiri jarang buat macam tu kan. Udah berapa tahun lah kita berdoa, solat, tak pernah nangis sikit pun. Tapi dia ni tengah solat sambil menangis. Masya Allah, nampak khusyuk sangat dia solat di tengah malam. Selepas solat, Syekh Ali Tantawi perhatikan, siapakah gerangan orang yang sangat soleh ni? Ternyata dia adalah tuan-tuan seorang pemuda yang dikenal oleh Syekh Ali Tantawi. Dia katakan, ini anak muda saya kenal lah. Dan dia bukan terkenal orang yang sangat soleh, tapi dia terkenal sebagai orang yang sangat nakal. Ibu bapa dia tak nak iktiraf dia anak lagi. Dia diusir dari rumah dah karena sangat nakalnya budak ni. Ibu bapa dia cakap, aku malu lah punya anak macam awak. Aku tak nak iktiraf awak anak saya. Keluar daripada rumah, jangan balik lagi. Budak ni pun keluar tuan-tuan, sangat nakal. Dia terus hidup dalam keadaan yang sangat nakal. Banyak maksiat dia buat, banyak semua maksiat dia telah buat tuan-tuan, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kata Ali Tantawi, saya kenal dia sangat nakal, tapi hari ini Masya Allah, solat dengan sangat khusyuk, nampak macam benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nampak bermunajat kepada Allah sambil menangis-nangis. Selepas solat, Syekh Ali pun datang kepada dia, dia ucapkan salam, Assalamualaikum. Budak ni pun menjawab, Waalaikumsalam. Kata Syekh Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita semua. Semoga Allah terima amal ibadah awak pada malam hari ini. Boleh tak saya tanya satu soalan? Pemuda itu berkata, silakan. Saya kenal, kata Syekh Ali Tantawi, saya kenal awak, saya kenal ibu bapa awak. Sebelum ni saya tahu budak awak ni adalah budak yang sangat nakal lah, minta maaf kan. Awak ni sangat nakal. Kenapa pada malam hari ini saya nampak macam awak menjadi orang yang sangat soleh, rajin ibadah macam ni? Apa cerita? Cerita. Oh, cerita dia. Pemuda ini pun buka cerita. Dia katakan, sebenarnya saya malam tadi tengah hadir di satu tempat night club, tuan-tuan. Ada tempat night club, tempat orang minum arak, banyak maksiat dan lain sebagainya kan. Saya hadir di tempat tersebut. Pada satu ketika kita tengah minum arak dengan perempuan-perempuan yang bukan-bukan dan lain sebagainya ni, tiba-tiba ada seorang syekh naik ke atas stage macam ni. Sebab dalam night club tu ada stage, tuan-tuan. Ada stage performance kan. Ada persembahan stage, persembahan live music lah, atau stand up comedy dan lain sebagainya. Ada seorang syekh naik ke atas stage tersebut. Dia mula bercakap dan berceramah kepada kita. Sebelum saya melanjutkan perbincangan berkenaan dengan apa yang berlaku dalam night club tu, kita tengok sikit berkenaan dengan syekh yang naik ke atas stage ni. Syekh ini sebenarnya adalah orang biasa yang mengajar di kampung tersebut. Satu ketika syekh ni masuk ke dalam surau atau masjid di kampung ni. Syekh nampak masjid ni hanya orang tua saja, yang sudah usia 70 tahun, 80 tahun, yang sudah retire, yang sudah pension, ada di dalam masjid semua. Dia pun tanya, orang kampung sini tak ada anak muda ke? Soalan macam itu, tuan-tuan. Orang kampung sini tak ada anak muda ke? Apa jawaban orang masjid ni? Mereka mengatakan, Syekh, anak muda kampung ni teruk semualah. Mereka kaki minum, mereka kaki maksiat. Jangan harap mereka datang ke masjid. Mereka suka pergi ke night club sebelah sana tu. Syekh tu cakap, tuan-tuan pernah nasihatkan dia ke belum? Tuan-tuan pernah berdakwah kepada mereka ke belum? Semua tunduk. Cakap apa? Tak perlulah didakwah, dia orang tak akan pernah dengar. Kita cakap apa nasihat, dia orang tak pernah dengar lah, tak akan dengar. Kata syekh tu, tuan-tuan pernah coba ke belum? Belum. Macam kita kan, tuan-tuan kan, kita tengok orang jahat macam, dia tak akan terima nasihat lah, dia tak perlu nasihatkan, tak mungkin dia dengar. You pernah coba ke belum? Belum.
Ini yang dilakukan oleh syekh tersebut. You pernah coba ke belum? Belum. Kenapa you belum coba tapi cakap dia tak nak dengar nasihat? Nampaklah syekh, dia kan kaki minum, dia kan kaki maksiat. Kita kena coba dulu, kata syekh. Tunjukkan di mana budak-budak itu suka minum dan suka buat maksiat tersebut. Di situ syekh, di tempat naik klub tu, syekh itu pun pergi ke naik klub ni tuan-tuan. Itu yang tadi kita cerita, tiba-tiba dia naik di atas stage, dia pun berceramah macam saya buat sekarang ni berceramah. Tuan-tuan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat ni. Allah sayang pada kita. Maksiat ni tak baik untuk kita di dunia dan di akhirat. Macam berceramah macam biasa tuan-tuan di masjid. Syekh tu di atas stage. Apa yang berlaku? Budak-budak yang tengah minum-minum ni, tengah bermaksiat ni, pertama ketika nampak syekh tu naik di atas stage, dia orang ingat ini persembahan. Macam komedi tuan-tuan, macam raja lawak kan. Dia naik ke atas stage, pakaian syekh, oh mesti persembahan nih. Dia action jadi syekh nak ceramah supaya kita tertawa-tawa, ya kan? Persembahan khas, lawak khas daripada orang ni. Nah, semula mereka cakap komedi. Dia apabila syekh cakap, mereka semua tertawa-tawa, mengejek dan lain sebagainya. Tapi selepas mereka, syekh tu terus cakap, terus nasihat, lanjutkan. Selepas mereka sedar, ini serius lah, ini bukan lawak lah, ini serius. Apa yang berlaku? Setengah anak muda ni bercakap, syekh turunlah, nak ceramah di masjid sana. Di sini tempat kita minum arak lah. You pergi nak ceramah di masjid. Itu kata satu kumpulan yang sebelah sini. Kumpulan yang sebelah sini cakap, syekh lanjut, kita nak dengar. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Kadang orang bermaksiat, motif dia berbeza-beza. Ada yang motif dia memang nakal, memang dah kaki, tak boleh kita kasih nasihat memang. Tapi ada satu lagi, orang yang berbuat maksiat karena memang tak ada orang ajarkan kebaikan sama dia. Memang tak ada yang nasihatkan dia di rumah. Betul tak? Ibu bapa terlalu sibuk bekerja, ibu bapa terlalu sibuk dengan urusan diri mereka sendiri, anak-anak tak ada yang ajar, akhirnya mereka kering dalam ajaran agama, tak tahu nak melakukan apa, akhirnya dia ikut-ikut orang-orang yang rusak nih. Justru ketika syekh ini berceramah, satu kumpulan cakap, lanjut syekh, lanjut, kita nak dengar nasihat. Termasuk yang dengar nasihat itu adalah budak tersebut. Budak ini mengatakan apa? Masya Allah, inilah pertama kali dalam hidup saya ada orang kasih nasihat kepada saya. Masya Allah tuan-tuan, pertama kali dalam hidup saya ada orang kasih nasihat pada saya. Ibu bapa saya tak pernah kasih nasihat, dia maki-maki saya saja, dia marah-marah saya saja, dia hantam saya saja, nasihat tak pernah. Justru inilah pertama kali saya dengar nasihat. Kebetulan Allah buka pintu hidayah dalam hati dia, dia kemudian masuk hidayah itu ke dalam hati dia, dia pun bertaubat tuan-tuan. Terus dia keluar daripada night club tersebut dalam keadaan yang sangat menyesal. Selama ini telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama ini telah melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertekad untuk bertaubat, terus pergi ke masjid, dia berwudu, dia solat dari malam sampai pagi. Itulah jumpa dengan Syekh Ali Tantawi tadi. Apa maknanya tuan-tuan ni? Kadang ucapan kita ni sekarang tak berkesan, ya kan? Akan tapi kalau kita lanjutkan juga, insya Allah pada satu saat tertentu kita akan nampak ada perubahan pada diri orang lain. Ini pesanan saya yang keempat tuan-tuan, yaitu jangan sibukkan dengan perkara yang tak penting, fokus kepada yang lebih penting. Gunakan lidah kita untuk zikir, gunakan lidah kita untuk memberi nasihat, gunakan lidah kita untuk perkara yang bermanfaat. Itu lebih penting daripada membincangkan perkara yang bukan menjadi masuk dalam kemampuan kita, bukan termasuk dalam kepakaran kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Masa saya masa dalam 30 menit tuan-tuan. Kalau kita nak mengajukan soalan untuk sesi soal jawab, insya Allah.